عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian. Pertama kita syukur pada Allah pada malam ni Allah taala telah datangkan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tanda kita kasih kepada rumah Allah seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjida alifallahu. Barang siapa yang kasih ia akan tempat sujud, iaitu tempat masjid ataupun tempat-tempat sujud, surau dan sebagainya, maka Allah Ta'ala mengasihaninya. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kasih sayang Allah. Allah Ta'ala telah pilih kita pada malam ni dan kemudian Allah Ta'ala kurniakan taufik kepada kita untuk kita tahan sabar, tak berganjak-ganjak ke mana-mana, duduk kita dalam kuliah pada malam ni. Jadi insyaAllah untuk itu kita teruskan pengajian kita pada kitab Idaman Penuntut. Ada bab apa tu ya? Kulit. Dah habis kan? Haram atas yang berjunub kalau Jawi 43, kalau muka surat Rumi 20. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Haram atas yang berjunub. Apa mana junub? Junub ni hadas besar. Itu dipanggil junub juga.
Mana sebab apa dia panggil hadas besar? Banyak perkara-perkara besar yang dia tak boleh buat. Itu dipanggil hadas besar. Baik. Haram atas orang yang berjunub. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Haram atas orang yang berjunub beberapa perkara. Yang pertama, sembahyang fardu atau sunat tidak boleh. Maknanya dia dah uzur, dia dah datang ataupun dia yang wanita datang haid, yang lelaki dia berjunub, dia tak mandi hadas lagi. Jadi haram atasnya sembahyang fardu atau sunat. Apa jua yang jenis sembahyang dia tak boleh. Ini bagi hadas besar. Tak boleh. Sembahyang sunat pun tak boleh. Haram. Kalau dia buat sengaja berdosa. Kalau dia buat berdosa. Sebab tu wanita apabila dia datang haid, jangan sekali-kali dia cuba-cuba nak sembahyang saja je. Sebab tak seronok kalau tak semayang. Sebab hari-hari semayang, tiba-tiba nafsu datang. Tak boleh aku nak semayang juga. Dia pun nak semayang juga dalam keadaan dia kotor. Dalam keadaan dia berhadas besar. Maka pada ketika itu berdosa. Haram dia semayang. Tak boleh. Yang kedua, membaca Quran. Sekalipun satu ayat atau satu huruf. Secara kuat atau perlahan. Tak boleh. Memang niat nak baca Quran. Walaupun satu huruf. Contohnya surah apa? Sad. Walaupun huruf sad tapi niat nak baca surah Quran. Satu huruf je. Sad. Ataupun Qaf. Ataupun Hamim. Tapi dengan qasad baca Quran. Apabila dia ada qasad dengan baca Quran, maka haram dia membacanya. Tak boleh. Tetapi, nampak ada tapi ni, ada pengecualian. Tetapi jika qasad zikir tiadalah haram. Demikian juga jika tiada qasad apa-apa. Jadi kalau niat zikir tak apa. Kadang-kadang ada baca istighosah kan. Macam saya kalau tempat kita punya madrasah, memang setiap kali lepas zuhur tu kita akan baca istighosah. Salah satu istighosah dia ada baca Yasin 7 kali. Syifa'una, Hamim sampai 7 kali Hamim. Qada'u hawaijina. Tu semua ayat Quran tu. Kan? Kaf, ha, ya, ain, sad, kifayatuna, qaf, wal Qur'ani majid, wiqayatuna. Jadi, qaf, wal Qur'ani majid tu kan ayat Quran. Tapi kalau kita qasad untuk zikir, tidak mengapa. Walaupun ada sebahagian sepotong ayat. Sebab Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Itu pun ayat Quran juga. Kita baca qasad zikir, tak mengapa. Wa makaru makara wa makarna makara wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna dammarna wa qaumahum ajma'in. Itu pun ayat Quran juga, tapi qasad zikir istighosah tidak ada masalah. Hatta membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad, qasad zikir tidak mengapa. Dia yang salah tu kita qasad baca Quran. Sebab tu amalan zikir lain. Itu bukan baca Quran, zikir. Kalau niat qasad, kalau baca Quran memang kita buka. Ustaz boleh tak Ustaz saya buka Quran tapi tak, saya bukan niat baca Quran tapi saya qasad zikir. Tak boleh sebab buka Quran tu memang niat baca Quran. Tak boleh. Khusus kita nak baca Quran tak boleh. Sebab tu masalah apabila pelajar hafizah. Kelas sekolah tahfiz bagi perempuan. Siapa kat sini ada pernah masuk sekolah tahfiz? Tak ada kan? Dia biasanya perempuan dia benarkan bawa video rakaman tu. Supaya dia dapat menjaga hafalannya. Ataupun dia mendengar bacaan kawan dia di telinga dia. Ini kaedah bagi perempuan yang nak hafal Quran. Ini madrasah perempuan lah. Lelaki tak berlaku perkara tu. Jangan ngado-ngado lah dia. Kan? Nak bawa pula radio, nak buat telefon lah. Tak ada lah. Tapi perempuan ada. Jadi tak boleh. Kalau niat sengaja baca Quran, dosa. Tak boleh.
Kalau qasad zikir, tidak mengapa. Kan macam-macam banyak ayat-ayat daripada Quran. Contohnya doa kedua ibu apa tu pun ayat Quran juga. Banyak semuanya zikir-zikir tu daripada ayat Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu pun ayat Quran juga. Tapi kalau diqasadkan zikir tidak mengapa. Sebab kita nak jaga zikir kita, zikir harian, istighosah gitu kan. Boleh, tak ada masalah. Yang masalahnya tak nak zikir. Tu je masalah. Masalah tak nak zikir. Sebab setengah ulama kata walaupun perempuan ini dia datang haid tapi waktu semayang elok juga dia duduk atas tikar sejadah tu dia buat zikir ya. Supaya hubungan dia tu sentiasa istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tak boleh sembahyang. Kita kena buat hubungan dengan Allah. Masalah sekarang ni akhir zaman ni ramai yang malas. Lagi anak muda lagi malas. Kan? Orang tua dah malas, anak muda lagi malas. Lepas zikir je cabut, kadang lepas main boom cabut. Start motor brand. Duduk rumah tengah pun tengok TV, tengok telefon je. Itu je. Tak ada kerja lain je. Tak payah pergi tengok. Saya tahulah. Kita tahulah sebab kita ada benda. Jadi dia start motor, dia semayang juga. Tapi lepas balik pun tak ada buka Quran pun. Balik rumah baring tengok TV, tak tengok TV kan tengok telefon. Itu je. Nak zikir malas. Kan? Jadi sebab tu kita kena hidupkan suasana tu. Lebih-lebih lagi di antara maghrib dan isyak ini. Maghrib dan isyak ni Allah hantar malaikat yang khusus untuk mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Ni khusus ni. Susah nak cari. Antara maghrib isyak ni, anak-anak muda ni ramai duduk kuliah, ramai duduk zikir, ramai duduk buat amal. Susah nak cari. Saya dah pergi ompek boleh buah negeri dah. Kan? Ompek bulan negeri. Semua saya dah pergi dah. Orang muda tu lah dia punya keadaan ni. Tak ramai. Yang ramai mengimarahkan masjid di ompek boleh buah negeri ni hanyalah veteran perang. Veteran. Macam-macam veteran ada. Jadi tu dah jadi tu lah. Hari ni kita nak kena usahakan ni. Supaya anak-anak muda dapat datang ke masjid ni mengimarahkan. Besok dia lah yang akan menyambung daripada kita punya. Kalau tidak, jadi apa? 10 budak hitam lah. 10 budak hitam, 1 masuk longkang, tinggal 9. Lama-lama tak ada orang yang nak imarahkan masjid. Sebab tu perlu kena galakkan kepada anak muda. Anak-anak muda kadang susah. Kadang-kadang dia lepasan pengajian agama juga. Bukan orang biasa. Lepas pondok, madrasah, universiti, semuanya ngaji agama tapi masih lagi tak dapat nak diterapkan rajin untuk beramal. Jadi sebab tu kita kena usahakan juga. Sebab tu banyak jemaah bergerak tu supaya nak tarik anak-anak muda supaya mengimarahkan masjid. Bila ada 3 golongan ni, masjid kita ni dia boleh jadi asbab hidayah juga. Pertama golongan orang tua, yang kedua golongan muda, yang ketiga kanak-kanak. Ni kena usahakan lah supaya mereka ni berjinak ke masjid. Sebab Nabi dah ajarkan dah ajarkan kepada kita untuk mengimarahkan masjid ni daripada kanak-kanak lagi, daripada umur 7 tahun lagi. Baik. Yang ketiga, menyentuh mushaf Quran atau membawanya. Ini pun bahaya juga. Menyentuh. Jangan lapik pun tak boleh. Hari ni ramai yang suka buat hantaran Quran. Saya tengok banyak yang buat hantaran, konon nak tunjukkan dia ni solehah ataupun soleh pun dia beli Quran tu dalam bokeh. Quran tu bukannya murah. Bokeh tu saja RM80. Bokeh. Kayu. Beli ke Quran tu dalam RM20-30 dah berapa? 100 lebih. Jadi nak tunjukkan dia ni soleh dan soleha, pasangan yang soleh dan soleha dia bawa Quran. Lepas tu yang bawa Quran tu orang yang datang haid pula tu. Kan? Lagilah besar dosa kan? Lepas tu Quran diletakkan pula di bawah. Ni satu masalah. Ni saya pesan. Sebab depan mata saya sendiri
telah berlaku perkara tersebut, jangan diulang gila-gila kepada generasi akan datang. Nak tunjukkan kita soleha benar, berilah yang benda yang baik. Nak bagi buku, bagilah buku kitab sikit. Kitab tu tak apalah. Kitab tentang wanita soleha tak apa. Yang lelaki, yang perempuan pula bagi pada pasangan lelaki yang soleh. Itu tak apa. Ini Quran. Kita pun dah tahu dah Quran kat masjid pun dah berabuk, bertek cicak, tak dibaca-baca. Kat rumah pun ada. Dekat rumah saya yang duduk sekarang ni, lebih 20 biji buah Quran dah ada. Siapa nak baca? Saya duduk kat rumah 4 orang je. Yang boleh baca Quran 2 je. Saya dengan rumah saya, anak saya kecil lagi. Tak berhenti dia baca Quran. Siapa nak baca? Malaikat baca lah. Kan? Jadi sebab tu sentuh pun tak boleh. Ambil rotan, kita pegang gitu tak boleh. Itu dah kira sentuh tak boleh. Sentuh Quran tak boleh. Walaupun Quran tu dibalut. Kadang-kadang setengah orang dia kata tak boleh pegang, dia ambil kain, dia pegang gitu. Tak boleh. Tak boleh. Itu menanggung. Sentuh tak boleh. Menanggung kejap lagi kita tengok jumpa pula. Iyo, itu akan datang. Kang, soalan yang last kali kan, macam mana saya jumpa Quran Kang ni? Saya dalam ada besar ni. Tapi Quran ada kat tandas. Itu kejap lagi. Itu pertanyaan. Tapi dia tanya awal, boleh ambil. Harus untuk menyelamatkan Quran daripada tempat yang keji ataupun daripada bukan tangan yang sepatutnya seperti pada tangan orang kafir. Kita kena ambil. Jadi sentuh mashaf pun tak boleh. Bukannya berjunub je. Tak ada wuduk pun tak apa. Tak boleh. Tapi mashaf yang betul-betul isinya Quran. Dan diharuskan yang ada terjemahan. Terjemahan tak apa. Itu pun bukan harus. Yalah, nak katakan makruh. Benda tu ayat mulia. Terjemah pun terjemah benda yang mulia. Tadi makruh juga sebenarnya. Kalau tidak ada wuduk. Benda yang mulia. Jadi kena jagalah. Kadang-kadang ada adab ni yang menyebabkan kadang-kadang amalan kita tak diterima. Kadang-kadang kita dah cek aku dah jaga semayang, dah cantik dah. Ini semua dah cantik dah. Ni apa dah cantik. Rupa-rupanya pegang Quran tak ada wuduk. Kadang-kadang kita tak perasan perkara tu. Handphone Quran, dia kena jagalah sebab handphone Quran ni dia macam-macam app dalam ni. Jadi ada sebahagian ni pun tak setuju juga dalam Quran ni, dalam app ni ada Quran. Tapi setengah ulama juga kata tak kisahlah selagi mana ianya tak dibuka. Seperti Quran tu dimasukkan dalam beg kan. Bukan semata-mata nak bawa Quran. Kalau kita bawa beg dengan niat kita bawa Quran, bawa beg tu memang niat bawa Quran, mesti kena patuhi syarat yang ketat. Ada wuduk, tidak berhadas. Mana bebas daripada segala hadas. Tapi kalau kita niat bukan bawa Quran saja, tapi kita bawa macam-macam barang kita bawa, kita selitkan Quran dalam beg kita, itu tidak mengapa. Mana kita bawa Quran sebiji, nak pergi umrah. Nak pergi umrah kan kita ada bacaan-bacaan kita sendiri. Kita ada tanda-tanda kita sendiri. Jadi kita nak bawa Quran nak letak kat mana? Kalau kita dalam posh bag kita, kalau kita semata-mata niat buat Quran tu, itu banyak besar kau jauh Takkanlah kita ni sentiasa ada wuduk je sepanjang-panjang masa. Kan? Jadi boleh Quran itu dimasukkan dalam beg berserta-serta dengan barang-barang yang lain, tapi bukan niat membawa Quran semata-mata, tetapi niat membawa barang diletakkan Quran tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau niat bawa Quran semata-mata, memang masalah kena ada wuduk dan bebas daripada segala hadas. Itu kena ingat. Ini kadang-kadang tak perasan perkara-perkara ni. Terutamanya kita nak musafir kan. Kita sebagai kita dah biasa dah kat Malaysia, memang kita dah baca Quran kan. Kadang-kadang kita pergi safar, pergi luar negara kan. Pergi Britain, pergi mana lah, Greece ke nak pergi ke kan. Pergi mana ke. Tapi Quran kita nak bawa. Jadi adab tu kita kena ingat Adab kita kena ingat. Cara dia mudah nak bawa Quran tu boleh. Masuk dalam beg, jangan niat bawa Quran semata-mata. Tapi ingat niat bawa barang. Itu tak mengapa. Harus boleh bawa.
Atau membawanya atau menanggungnya. Menanggungnya pun tak boleh. Kalau menanggung ada hadas besar tak boleh. Hadas kecil pun tak boleh, hadas besar pun tak boleh. Nanggung macam letakkan atas rihal, kita pegang rihal tu bawa. Itu tak boleh. Itu yang macam orang bawa gubahan tu, hantaran tu kan. Hantaran tu dia bawa kat atas rihal gitu kan. Dia kena wajib kena ada wuduk tu. Jangan tak ada wuduk. Kalau Quran terjemahan, tak apalah sikit. Kan? Tapi ini Quran semata-mata Quran tu. Tulisan mashaf, hanya tulisan Quran tu saja. Jadi dia bawa dalam keadaan begitu, menanggungnya pun tidak boleh. Ini ingat pesan pada saudara mara. Kalau nak tunjukkan kesolehan munah kan, berilah hadiah. Hadiah tu yang perempuan tadi saya cakap, yang perempuan bagi lelaki yang soleh. Yang lelaki pula nak bagi perempuan, pilih perempuan yang solehah. Cari kitab tu. Biar sama-sama jadi soleh. Kan? Jangan sampai pula tengok buat perkara dalam masa yang sama tak perasan rupanya dia buat maksiat. Apa mana maksiat? Iaitu berlaku zalim. Zalim lah tu. Zalim dengan Quran. Jadi membuat satu perkara yang bukan hak dia. Nak hak pegang Quran mesti jaga adab. Tak jaga adab ni masalah. Itu memang dia bawa khas buat Quran tu. Ya. Bawa bungkusan dia, bungkus saja dari bawah sampai atas. Memang Quran semata-mata. Ni pun ni tak ada barang Quran je. Kono ada wuduk. Mesti. Tu kepada orang yang buat Korea yang hantar Quran, wakaf Quran tu, nak kena jaga tu. Kadang-kadang dia orang tu pun tak jaga, mentam dia. Tu yang jadi kadang-kadang tak ada manfaat. Dia buat kerja baik tapi tak ada mendatangkan manfaat. Dosa pula. Jadi kena jagalah. Sebab Quran ni ada adab dia. Kemudian tawaf sama ada fardu ataupun sunat. Ibadat tawaf. Masuk je Kaabah, masuk je apa? Masuk je Kaabah, kita nak buat tawaf sunat kan? Tawaf sunat pun kena kena bebas daripada hadas besar. Sebenarnya dalam masjid tak boleh. Ada berjunub masuk dalam masjid tak boleh. Melainkan lalu saja itu pun makruh. Lalu saja boleh. Tapi niat berhenti tak boleh. Kemudian duduk atau berhenti dalam masjid sekalipun sebentar. Nampak tak boleh. Niat ada nak berhenti. Tidak haram lalu saja seperti masuk dari satu pintu ke pintu yang lain dengan tiada makruh. Boleh. Mana masuk pintu belakang lah, situ keluar depannya. Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau berhenti tak boleh. Dosa. Jadi kena jaga lah. Kemudian membaca khutbah Jumaat pun tak boleh. Sujud tilawah tak boleh. Dan sujud syukur tak boleh. Tengah-tengah haid datang pula nikmat. Apa nak buat? Gantilah dengan tasbih. Tak boleh sujud kan? Tak boleh sujud, gantilah dengan tasbih. Baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Niat, ya Allah, aku tanda aku syukur pada engkau. Jangan kita sujudlah. Dosa, tak boleh. Ramai yang sujud. Lagi pemain bola tu kan. Gol dia sujud, dia tak tahu sujud siapa tu. Jadi kena jagalah tu. Nak sujud ada syarat-syarat dia. Aurat pun kena tutup. Wuduk kena ada. Semua macam-macam kena ada. Jadi ni ada adab kena jaga. Itu haram orang yang berjunub. Kemudian haram atas yang berhadas kecil iaitu orang yang tidak ada wuduk. Tadi kita fahamlah mana orang yang berhadas besar kan. Ni orang yang berhadas kecil. Apa mana hadas kecil? Tidak ada wuduk. Apa perkara yang haram dilakukan bagi orang yang tidak ada wuduk? Yang pertama sekali, sembahyang sama ada fardu atau sunat. Tak boleh. Sebab tu kalau kita sembahyang hormat waktu sekalipun, nak kena ingat, sembahyang hormat waktu kan. Kita dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang memang dikira sekarang sembahyang hormat waktu. Kita nak pergi Mekah, kita nak pergi macam-macam lah.
Duit dah banyak sekarang, pencen pun dah dapat. Kan, mana tompek je kita arah kita pergi. Azab ngam kita nak pergi kan. Tapi perlu diingatkan semayang kena semayang. Masuk waktu kena semayang. Jadi nak semayang dalam kapal terbang, semayang dia memang tak sah lah. Tapi kena semayang. Nak semayang, mesti ada wudu. Tu kena ingat. Walaupun dalam kapal terbang sekalipun. Walaupun semayang tu diminta diulang sekali lagi mesti kena ada wudu. Melainkan dah tak ada air, itu lain. Pertama mesti kena ambil wudu. Spray tu kita letak je dalam poket. Kan, jaga wudu. Kan, nak spray, kalau pakai wudu yang spray kena jagalah. Tempat-tempat yang dikatakan basuh kena basuh lah. Kalau dia kata dalam Quran Allah sebut apa? Faghsilu wujuhakum. Allah sebut itu dalam Quran tu. Faghsilu wujuhakum. Dan hendaklah kamu membasuh muka kamu. Basuh. Tak sah percik je. Itu yang dikatakan percikkan tu sampai dia meleleh. Dah meleleh baru kita sapu. Sebab istilah dia faghsilu. Kalau kepala dia kata wamsahu biru'usikum. Itu lain. Hanya sapu, sapu lain. Kalau faghtasilu, basuh mesti air lalu. Kalau orang Kedah kata ayak lalu. Mesti. Macam dulu anak Haji Ghazali kita juga ayak apa? Ayak apa? Ayak apa dulu tu? Ayak tepung ayak itu bukan, itu ayak tepung bukan tu. Ini orang Kedah sebut ayak, dia huruf ain, ayak. Jadi kalau basuh muka mesti meleleh, tu kena. Tapi nak cerita nak saja-saja semayang mesti kena ada wudu. Walaupun semayang tu jenis semayang hormat waktu, melainkan tidak ada air. Itu pun nak kena cari juga debu. Kan? Tu yang debu tu. Tu banyak khilaf daripada kalangan ulama tu, pada mazhab tu berkhilaf tu. Ada yang setengah mazhab kata hanya lekatkan tangan kat dinding tu pun dah kira dah boleh lah tu. Dia abuk tu kan tak ada pasal pada dia masalah khilaf tu pada ayat yang menepuk tu. Tepuk. Tu yang kata tepuk batu boleh, tepuk dinding boleh. Itu pada mazhab. Tapi ada pun dalam mazhab Syafi'i mestilah debu. Mestilah debu. Tu baru boleh tayamum. Kalau tak ada air kena tayamum. Tak boleh suka-suka, melainkan dah tak ada lagi alat, barulah diharuskan dia semayang hormat waktu. Kalau saja tak nak cari, angkat takbir saja terus, berdosa. Kena ingat. Jangan main. Mazhab kita sangat-sangat menjaga perkara-perkara macam ni. Jadi jagalah. Jangan kita ambil acuh tak acuh. Melainkan kalau kita ni dah pro pak mazhab tak apa. Kan ada mazhab lain yang kata tepuk dinding, kita tepuk dinding pak tayamum. Ikutlah. Kalau kita memang dah tahu dah ada dalilnya apa semua, tapi kalau nak kalau dah pakai dah mazhab dia, segala perkara yang membatalkan wudu semua kena ikut mazhab. Kalau kita taklid kepada mazhab lain, mesti kena ikut mazhab tu juga. Tak boleh suruh-suruh. Macam satu ketika dulu tabung haji dia pakai mazhab Hanafi, masa bersentuhan laki dengan perempuan kan. Jadi masa ketika itu wudu dia kena wudu macam mazhab Hanafi, dan seterusnya dia kena apa juga perkara yang membatalkan wudu bagi mazhab Hanafi dia kena ikut. Tapi sekarang dah jumpa kaul dalam mazhab Syafi'i lagi, dah tak pakai lagi dah mazhab tu. Anda pakai mazhab Syafi'i yang di awal-awal dulu, masalah yang awal dulu. Tu yang kita kata tu, jangan suka-suka nak lompek mazhab. Kalau awak tak faqih dalam mazhab tersebut, suka-suka dia lompek kan, macam kata lompek, ngap kena makan dengan ular. Tu dia. Jadi jangan kita suka lompek. Kalau tak mahir jangan. Ikutlah
apa yang telah dinasihatkan. Kan? Kalau ada fatwa, kata kita ikutlah fatwa tu. Janganlah pondeng-pondeng kepala bagi kita yang tak dalam mazhab. Tu kena penting, kita kena tahu. Kemudian sama juga tawaf, sama ada fardu atau sunat, tak boleh tak ada wuduk, mesti kena ada wuduk. Sujud tilawah. Dengar sujud tilawah ni sunat sama ada kita baca atau dengar orang baca. Sunat. Misal kata kita orang baca kuek kan. Itu ada kat rumah, dengar imam kat rumah, dengar imam tu baca surah Sajadah. Dengar tiba ya kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sunat atau tak sunat dia sujud? Sunat kita sujud. Sebab apa? Kita mendengar bacaan sebab dia pakai mic. Sunat baca sunat kita sujud. Bukannya hanya kita yang baca. Kita mendengar Quran tu pun, orang yang mendengar pun sunat sujud. Tapi nak sujud, kena ada wuduk. Itu saja. Ceritanya, nak sujud tu kena ada wuduk. Ataupun tak ada wuduk, gantilah dengan tasbih. Bukan sah pun. Nanti tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar kan. Dan sujud syukur. Sama juga. Sujud syukur. Tempoh sujud syukur. Orang kata, bila nak sujud syukur ni? Tempoh mana? Selagi mana tak habis 24 jam ni boleh sujud syukur lagi. Mana kita dah dapat nikmat dah. Nak sujud kita punya nak ambil wuduk. Sinilah jauh. Sompet kita kena carilah tempat ambil wuduk kan. Kalau nak sujud syukur boleh. Nikmat yang mendatang. Contohnya dapat jodoh. Kan? Tiba-tiba pula orang datang rumah minang kita. Kan? Maknanya kita dah ada bini dah. Orang datang rumah kita dah minang pula kita. Isteri kita pula setuju. Yang hebatnya tu, isteri kita pun setuju. Apa nak buat tu? Sujudlah syukur. Nak sujud syukur dia tu, masuklah bilik air apa semua, ambil wuduk, sujud syukur. Jadilah kisah cinta bertasbih. Kan? Perlu bagi salam. Dah sujud tu angkat takbir. Allahu akbar, sujud, assalamualaikum, assalamualaikum. Sunat sunat. Tu perbuatan sunat. Tu cara kaedah, cara nak sujud syukur atau sujud tilawah. Bagi salam. Tu nama sujud. Sujud mesti angkat takbir kepada siapa yang kita sujud. Ngadap wajib. Jangan ngadap lelaki, jangan ngadap perempuan tu pula. Ngadap kiblat. Melainkan perempuan tu kat kiblat tu lain cerita lah. Tapi nak cerita tu, sujud syarat dia mesti menghadap kiblat, tutup aurat, ada wuduk, bebas daripada segala hadas. Itu saja sujud. Syarat sujud. Bacaan tak kisah. Nak baca sujud sejadah punya bacaan pun boleh. Nak baca tasbih yang semayang pun boleh. Tak nak baca pun boleh. Nak doa dalam sujud tu tapi syarat dia doa dalam bahasa Arab. Boleh, tak ada masalah. Kan? Sujud diam je. Lepas tu bangun. Boleh, tak ada masalah. Nak baca apa? Sujud sejadah tu kan. Sajadah wajhiyal ladzi khalaqau sampailah habis. Kan? Boleh. Tak ada masalah. Yang masalah tak nak sujud. Itu yang masalah. Yang tak boleh sujud boleh buat isyarat lah. Yang sakit kaki, sakit lutut kan, nak sujud payah kan. Dan sunat. Perkara sunat tu sujud tu. Sujud lah. Buat syarat je lah. Tanda kita sujud. Yang afdal lah sujud lah betul-betul. Tu afdal. Yang tak tu, buatlah isyarat sujud dengan niat kita sujud. Siapa juga sembahyang sunat? Sembahyang sunat, sunat je sujud betul-betul tu. Kalau kita sembahyang isyarat, sah tak? Sah. Tapi yang afdal ni sujud betul, kepala jahil dia lain, tak sama fadilat orang yang tak kena dahi dia kena lantai, lain. Tak sama. Tak ada. Tu bagi salam ni. Jangan baca tahiyat pula. Akan baca tahiyat panjang pula sujud dia. Apa pula dia kata kan? Baca tahiyat pula tak ada. Tunggu bagi salam. Allahu akbar. Allahu akbar kalau tengah berdiri tu Allahu akbar, sujud terus. Baca nak baca sujud lah.
Tak ada, terus bangun. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekali sujud je. Bukan 2 kali sujud. Sekali sujud. Macam sujud sejadah pagi-pagi hari Jumaat tu kan sekali je sujud dia tu. Bangun sujud, pap, terus bangun balik. Tidak ada duduk istirahat. Tu kena ingat. Kalau hari Jumaat kita baca surah Sajadah tu, tiba pada ayat sujud tu, bangun daripada sujud sejadah tu, tak ada duduk istirahat, terus bangun je. Tak ada duduk, berhenti jap, tak ada. Kalau duduk gitu, dia tak mengaji lah tu. Melainkan ada orang yang sakit kadang-kadang lutut itu lain lah. Tapi tak sunat duduk istirahat terus bangkit. Itu pada sujud sejadah. Kemudian membaca khutbah Jumaat tak boleh, tak ada wuduk. Sebab syarat nak baca khutbah mesti kena ada wuduk. Melainkan dia nak melancarkan bacaan-bacaan kat rumah tak apalah. Imam kadang-kadang sebelum nak naik khutbah tu, kan, dia nak naik khutbah tu mesti dia kena praktis dulu Kang, mentam Kang. Lagi dia pun bukan ustaz kan. Kang tiba-tiba hadis-hadis kan terkelihat lidah dia Kang. Dah pergi lain pula. Banyak sekarang baca kadang ayat Quran pun salah dengar kan. Tapi sebaik ayat Quran tu banyak, ada juga selamatkan ayat Quran. Biasanya khutbah ni yang selamatkan orang yang fasih betul ayat Quran. Satu je ayat, memang fasih. Jarang salah. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selamat gitu. Ayat yang pertama tadi tak lancar kan. Khutbah kedua cantik pula dia baca. Selamat sah semayang. Oh tidak? Oh pening juga. Siapa yang tak lancar Quran tu kan, baca terabur, huruf tak ke mana, gigi pun terabur, tak semua macam mana. Jadi nak kena jaga. Sekarang imam, sebab tu penting kena tengok tu. Kalau tak lancar pun dah surah tu, agak-agak nak cuba try tu, bacalah surah yang senang dulu. Kan? Alhamdulillahil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan mudah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sekali lagi. Wa qala Allah Subhanahu wa taala. Barulah try yang ayat yang Quran yang nombor 2 tu. Sebab nak sahkan rukun khutbah. Rukun khutbah mesti ada. Pertama sekali dia ada ittaqullah, ayat Quran mesti ada. Ayat Quran tu wajib. Dia kena ada ayat Quran selawat ke atas Nabi SAW, mendoakan umat Islam. Itu rukun khutbah, jangan kita salah. Dan mestilah khutbah itu dalam bahasa Arab. Sebenarnya khutbah kita pendek je. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kadang-kadang khutbah tu Arab tu je. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah. Cukup lah. Tak dengar tu bahasa Arab. Yang lain tu nasihat. Nasihat bahasa apa-apa bahasa tidak mengaku. Sebab tu dalam khutbah kedua tu semua Arab. Kan? Aku baca khutbah sikit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran. Dan macam-macam lah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim ke. Dia baca khutbah dia. Kemudian waqala Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selesai ya. Mesti dalam bahasa Arab. Itu bab khutbah Jumaat. Okey. Kalau praktis kat rumah tak apa, tak ada wuduk pun tak sah. Tapi kalau nak baca khutbah betul-betul naik baca khutbah tu mesti bebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Dua-dua kena sekali. Sebab tu apabila kalau dia dengan tayamum, kalau dia tak ada wuduk, kalau dia tayamum kena 2 kali tayamum. Satu tayamum untuk khutbah, satu tayamum untuk sembahyang, tak boleh rojak. Tak boleh pakai satu tayamum. Maknanya satu tayamum nak buat sekali 2. Khutbah terus sembahyang tak boleh. Kalau dia sembahyang pakai tayamum. Kalau tayamum mesti 2 kali. Maknanya satu tayamum, sebab satu tayamum satu fardu. Khutbah satu fardu, sembahyang satu fardu. Jadi nak baca khutbah satu tayamum,
nak sembahyang Jumaat, satu lagi tayamum. Iyo, imam. Makmum makmum pun kalau ikutkan sebab dia satu kali tayamum satu fardu. Yalah. Maknanya dia selamat daripada mana sekali lah. Makmum boleh sekali. Tak ada air. Iyo. Nak baca. Iyo, betul. Sekali tayamum. Tapi kena tengok juga tayamum dia kerana apa pula. Kalau tayamum tak ada air tadi selesai lah. Dia yang masalah tayamum sakit. Oh, itu punya payah. Dah lepas kan buat tayamum kan? Dah lepas kan? Berapa kali tayamum? Banyak kali tayamum. Kalau ada 5 kali tayamum sekali tu. Berhenti kejap, dah ambil wuduk apa semua. Tiba tangan tu berhenti tayamum dulu. Lepas tu sambung lain pula. Ada lagi luka yang tak boleh kena air. Tayamum lagi. Ingat tayamum tu sekali je. Tak. Tengok tempat mana anggota. Setiap anggota yang tak boleh kena tayamum, setiap kali itulah kena tayamum. Kalau muka tak boleh kena, ada sebahagian tak boleh kena air, satu tayamum. Kan? Kepala tak boleh kena air, satu lagi tayamum. Tangan kanan boleh, tangan kiri tak, satu lagi tayamum. Berapa kali tayamum? Kalau dua-dua kanan dah berapa kali tayamum tu? Hitam lah. Tapi mana tempat bahagian yang kena air, boleh kena air, wajib konokan air. Sama dia pilih nak tayamum dulu ke nak ambil wudu dulu. Itu boleh buat pilihan. Itu dalam bab tayamum. Saya tak nak cerita lah. Selesai kan kena reverse balik kan. Nak tanya kan dah lepas kan. Yang seterusnya menyentuh mushaf. Nampak? Tak ada wudu pun tak boleh. Menyentuh mushaf atau sampulan atau kotaknya. Kotak tu bawa pergi jalan selama mushaf berada di dalamnya. Demikian juga haram menanggungnya seperti dibimbit dan sebagainya. Dia niat bawa Quran, dia bawa beg ni. Beg ni ada Quran, dia niat memang bawa Quran semata-mata. Nak bimbit beg Quran ni pun kena ada wuduk. Walaupun dia dalam beg. Sebab niat tadi kosot bawa Quran semata-mata. Kena ada wuduk. Lain kalau Quran tu dicampurkan dengan barang-barang yang lain, itu tidak ada masalah. Itu yang setengah saya tengok. Kadang-kadang ada, dan pernah berlaku depan mata saya beberapa kali. Dia tak ada wuduk, dia alihkan Quran tu, dia ambil kain, dia pegang, dia bawa gitu. Cakap, mana boleh? Siapa ajar gitu? Tak ada kitab kata gitu loh. Ada. Dia pergi pindahkan Quran, dia tak ada wuduk, dia ambil kain, dia ambil pegang Quran tu, dia bawa sini. Siapa ajar tu? Tak ada dalam kitab benda tu tu. Jadi kena tahu, menanggung Quran pun kena ada wuduk. Jadi sebab tu penting belajar. Supaya kita tahu akan adab-adab bagaimana kita nak menjalankan syariat Islam. Sebab tu jaga betul kita, sebab kita kena adab betul-betul. Tetapi harus dibawa jika ia berada di dalam bekas yang bercampur dengan barang-barang. Nampak? Harus bawa kalau dia bercampur dengan barang-barang yang lain, dan harus disentuh jika tafsirnya lebih banyak daripada ayat-ayat Quran. Tak apa. Mana tepi kan Quran yang tengah Quran, tepi tu tafsir, tepi tu terjemahan, lagi banyak tulisan dia daripada Quran tersebut. Boleh. Boleh. Ataupun Quran bahasa Arab, tepi tu tafsir bahasa Arab. Ataupun Quran qiraat. Siapa ngaji qiraat kan? Macam Imam Warash ke, Qalun ke, di topi tu ada dobit. Di topi dia ada dobit tentang qiraat ni baca berapa hakat, ini cara dengung nak baca ni macam mana, Ismam ke, Himalah ke apa ke, semua dia tulis kat topi tu. Tu tak apa. Quran yang macam itu tidak mengapa, sebab dia punya tafsiran lebih banyak daripada Quran. Itu boleh dipegang tanpa ada wuduk. Jadi kita kena jaga lah. Dan demikian juga jika tertulis pada duit dan cincin. Pun jaga juga. Kalau cincin tu tertulis ayat Quran tu, kena jaga. Bisa kata tulis Yasin je. Quran tu.
Yasin, memang ayat Quran. Tetap kita pakai cincin Yasin. Oh, ponek nak jaga pada tu. Terkontut kena buka, uduk balik. Kai balik. Ni ayat-ayat ni. Nampak ada umpet cool ni. Jangan senang-senang tuan nak alih-alihkan komen gotong royong nak angkat-angkat ni. Nampak tak tu? Umpet cool tu. Umpet cool tu pun kena ambil uduk. Dia ayat Quran. Dia ayat Quran. Jadi nak alihkan dia tu pun sama juga. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi tu pun ayat Quran. Nak alihkan dia tu pun sama juga. Kena ambil wuduk, jangan sewenang-wenangnya alih gitu. Kad jemputan tu ada apa? Ada. Kalau yang tulis tu memang dia tak tahulah. Suruhlah dia padam. Susah nak jaga. Janganlah kat ni, janganlah tulis Quran. Itu tak menjaga. Kadang-kadang kita nak buat banner tu lafaz Allah Muhammad tu pun jaga. Kadang-kadang setengah ulama kata jangan buburlah muka nanti muka dan kena pijak. Muka dia sendiri pun tak nak pijak. Ni kan Quran. Yang kat kita pun sama. Kalau doa tak ada masalah lah. Kalau niat doa kan, subhanallazi sakhkhara lana, itu kan doa. Doa tak mengapa. Niat doa. Tapi kalau semata ini memang niat ni memang Al-Quran. Kalau tulis doa tak apa, doa nampak jelas doa tak apa lah. Tapi ayat Quran tu yang masalah. Apa? Tak ada masalah. Dia dia bukan Quran lah. Maknanya tak ada masalah. Kan? Bisa kata. Atau tulis ham. Dia tulis nama lah. Huruf Hamzah je lah. Hamzah gitu je. Senang. Tapi huruf tu tak ada masalah. Tapi pun kena jaga juga. Dia sebab sebahagian juga daripada huruf Quran. Tapi kalau tak ada huruf tak ada masalah. Dia tak ada makna. Hamzah tak ada makna. Dia tak ada makna. Melainkan lagi Qaf, Sad. Itu kena jaga. Qaf, Sad, Yasin. Itu semua ayat Quran tu. Alif, Lam, Mim. Kena jaga. Hamzah tu dia tak ada makna Quran. Tak ada dalam Quran ada Hamzah. Tak ada. Hamzah. Tapi apa-apa pun tetap kena jaga sebab dia satu huruf daripada Al-Quran. Walaupun begitu tapi dia huruf dia tu. Itu nak jaga tu. Kan? Kita beradab tu adab. Tadi masalahnya tak ada apa masalah lah. Tapi yang masalahnya ayat Quran betul-betul. Sebab tu kalau ada cincin nama Muhammad, Allah, kena masuk tandas kena cabut. Simpan, cabut dulu, baru masuk tandas. Kadang cincin-cincin nak kena jaga ni. Kan? Kita kadang benda tu tak jaga. Dengan asbab tu lah. Kadang-kadang kita hidup pun tak tenang. Apa salah? Pada adab yang simple-simple. Tapi Allah tak suka. Allah tak suka. Jadi kita cuba sedaya upayalah menjaga adab-adab ini. Adab ni yang paling susah jaga. Itu dia. Jika tafsir lebih banyak daripada ayat-ayat dan demikian juga tertulis pada duit dan cincin. Bendera kan. Kena jaga tu bendera la ilaha illallah tu pun kena jaga juga tu. Bendera negara Arab Saudi kan. Sekarang lagi banyak orang sekarang ni apa? Solidariti tu kan. Kadang-kadang dia bawa juga bendera kalimah la ilaha illallah, jangan sedih ke bawah kalimah la ilallah tu. Kan? Solidariti juga. Adab kena jaga. Adab tetap kena jaga. Kan? Kadang-kadang solidariti memanglah bagus. Kan? Tapi lalas sekali masjid pun tak nampak. Tu tak bagus juga. Nampak kalau diri tu tunjukkan kita betul-betul kasih pada saudara Islam. Imarahkan masjid. Ini pun satu masalah juga. Termasuk dalam kata mazhab itu ayat Quran yang ditulis pada sekeping kertas. Walaupun kadang ada pelajar kita macam pelajar Hafiz, memang kita ada latihan tahriri nama dia, iaitu menulis Al-Quran dengan hafalan. Mana dia hafal, dia tulis. Itu memang satu subjek di madrasah memang masa kami memang ada satu subjek dipanggil imla. Dalam imla itu dipanggil kalau biasanya kalau dekat Darul Quran tu dipanggil tahriri, ujian bertulis, tulis Quran dengan hafalan, tulis.
Okey, misal kata ustaz dia bagi tulis surah Duha. Tulis lah dengan betul. Walaupun dia bubur dia tulis tulisan tak ada baris sekalipun. Tak ada baris. Tapi dia tulis tulisan tu ayat Quran. Tetap juga kena jaga, kena ada wuduk, tak boleh nak bersedih-sedih. Jangan main-main. Sebab tu ayat Quran kita kena jaga. Dan pada apa ni? Frame-frame. Apa sebut frame-nya? Nampak tu? Dan pada frame-frame yang digantung pada dinding dan sebagainya. Wa may yattaqillah, biasa kat rumah tu. Siapa yang buka kedai tu wajib. Dia buka kedai je wajib letak tu. Wa may yattaqillah. Tengok kedai mamak mesti ada. Dia bukan apa dia gantung dia tak bukan baca pun. Padahal ayat itu dibaca. Dibaca ayat tu. Bukan sekadar gantungnya macam tangkal. Bukan. Dia jadi tangan tangkal je pula. Itu masalah tu. Sekalipun satu ayat haram juga disentuh. Satu ayat je. Tapi ayat Quran kono ada wudu. Sebenarnya kalau doa bersama tapi doa tu nampak memang dipetik dalam Quran ada, nak lebih selamat lebih baik kita ada wudu. Kan? Kita biasa nak pilih dekat Maidin dah banyak Maidin. Maidin kan banyak kan kat busing raw nak doa apa? Doa masuk tandas, doa naik kenderaan, doa apa? Semua ada pusing jelah. Tambahlah tengok muka, cermin, semua ada doa. Tu pun kena jaga jugalah kalau ada doa-doa yang dipetik daripada Al-Quran tu, nak langkah berhati-hati, kita jaga ambil wuduk. Ni langkah berhati-hati. Tu dia. Tetapi wajib diselamatkan mushaf atau ayat-ayat Quran jika didapati berada di tangan orang kafir. Tu wajib diselamatkan. Pas daripada pun tak apa. Dia tahu dia orang kafir, kita ambil. Tak boleh ni. Atau berada di tempat-tempat yang hina dengan tiada payah menunggu ambil wuduk. Tempat-tempat yang payah nak ambil wuduk kan jauh sana. Ni tempat Quran ada kat tepi longkang ni. Ambil saja. Kan, ambil saja, selamat letakkan di tempat yang selamat. Jadi jangan dibiarkan begitu. Tu kita kena fakih juga time tu. Apa nak buat ni? Aku tak ada wuduk ni. Quran kat tepi longkang tu. Aku nak buat. Kalau tak belajar, tak tahu lah. Dia main rasa sedap dia. Agak kena ni kot. Agak tak boleh agak-agak tu. Mesti nak ada dah. Dalil Orang-orang tahu kan. Ada lagi kitab ada. Okey. Selesai. Jangan ditegah kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Apa kanak-kanak yang sudah mumayyiz? Kanak yang pandai beza dah. Tapi dia belum baligh lagi. Kan? Biasanya dah start umur 7 tahun dah tu dia dah mumayyiz ya. Kadang 5 tahun pun 5 tahun belum gila anak saya tu tak ada mumayyiz lagi pun. Kan? Rasa biasa 7 tahun lah. 7 tahun tu dah mumayyiz. Memegang Quran dengan tiada berwuduk terutama kerana hendak mengaji. Tak apa. Jangan ditegah kanak-kanak. Kanak-kanak dia kan tegahkan tu anak ngaji kan tu. Jadi bagi nasihat lah. Tak tegah tu maknanya berilah nasihat seeloknya ambil wuduk. Dia kan kalam yang mulia. Hikmah lah. Jangan lah. Kau tak ada wuduk ambil pegang Quran. Dalam lagi dia. Kan? Tunggu Malay nak ngaji. Malay nak ngaji. Atuk tu marah. Tak nak ngaji. Itu hari elok dia main-main kat luar ni. Budak-budak. Atuk marah lah. Kau bising je. Atuk kat dalam ni kena. Terus datang ni. Kenapa datang? Atuk tu marah. Malay datang. Nampak? Jadi apa-apa teguran. Hikmah. Kan? Hikmah. Yang penting hikmah. Jadi pentinglah bijaksana. Jadi kita nak menghidupkan generasi-generasi ni mestilah kena kalam-kalam yang keluar daripada lidah kita, kalam-kalam hikmah supaya dia tak lari daripada agama. Haram atas orang haid dan nifas wallahu a'lam. Cukup itu. Dah jauh panjang masuk Tak apalah. Sebab hari ni rasa hari kita nak cuti dah kuliah kita sementara. Mungkin saya akan keluar 40 hari lah. Tengok dah nama saya tu ditulis pergi ke KK. Ayo betul tepat Kota Kinabalu. Kan nama tu dah ditulis dalam tu lah. Selama 40 hari tapi start pergi tu mungkin 16 hari bulan tu saya dah berangkat ke markas. Lepas tu mungkin 2-3 hari lepas tu baru kita terbang lah pergi ke KK. Jadi kuliah saya daripada
start 16 bulan ke atas tu sampailah senang cerita bulan 1 tu kita cuti je lah. Kita startkanlah bulan 2. Mana bulan 1 tu tak payah WhatsApp lah dengan saya. Kan, samalah dengan cikgu. Cikgu dia pun sama-sama tu. Dia pun hilang, tapi hilang dia separuh daripada saya. Dia hilang 20 hari, 22 hari. Saya hilang 40 hari, lama sikit. Tu saya cakap, saya fight dengan dia. Dia hilang 22 hari, saya hilang 40 hari. Jadi saya samalah gitu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa umur panjang, doa sama-sama. Moga kita sambung balik kuliah kita. Dengan kuliah kita akan start besok kuliah tauhid. Bulan yang akan datang bulan 2 tauhid. Itu pun dah tak lama lagi nak puasa pula tu. Kan? Puasa bulan 3 kan? Puasa bulan 3 dah dokek lah. Sekejap je tahun ni. Lap jap dah tengok dah puasa. Kan? Dah nak raya pula. Raya yang sibuk ni. Puasa tu tak sibuk benar. Raya tu sibuk. Wallahu alam. Jadi insya-Allah sepanjang saya mengajar juga, saya mohon maaf di atas kelemahan yang ada, segala kekasar bahasa, mohon maaf. Kan? Jadi insya-Allah semoga kita jumpa di kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.